Silakan Muhammad Kuala Kerat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Pengerusi kerana memberi ruang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan perangkat jawatankuasa Kementerian Sumber Manusia. Datuk Pengerusi, saya tertarik dengan saya ingin menyentuh maksud B46 butiran 030200 keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Saya tertarik dengan kenaikan perbelanjaan sebanyak RM7,14,300 untuk putaran ini. Peningkatan yang agak tinggi ini menunjukkan kerajaan sangat prihatin dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dalam usaha melangkah ke hadapan, kita perlu mengharungi persekitaran global yang lebih mencabar dan kompetitif. Perkembangan teknologi semasa secara tidak langsung menggesa kerajaan mengambil segala langkah perlu bagi mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif serta dapat memangkin produktiviti negara. Pertanyaan pertamanya, saya ingin menanyakan apakah tujuan rang Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020 yang dicadangkan oleh pihak kerajaan. RUU ini dilihat akan menambah lagi bidang kuasa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sehingga meningkatkan beban tugas pemeriksaan jentera, pembaziran sumber dan menambah potensi salah guna kuasa di kalangan pegawai penguatkuasa. Adakah penambahan ini merujuk kepada ketidakcukupan pegawai penguatkuasa dan kurangnya keberkesanan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan? Keduanya, saya juga merujuk kepada RUU Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2020. Apakah justifikasi peruntukan berkaitan latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dimasukkan dalam RUU tersebut? Ketiganya, apakah status penyumberluaran pemeriksaan jentera berperakuan kelayakan yang sekarang ini dijalankan oleh Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan? Keempatnya, apakah tindakan dan langkah kementerian bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara? Kelimanya, sejauh manakah kerajaan membuat pemantauan, pemeriksaan dan kawal sedia untuk mengurangkan risiko kemalangan di tapak pembinaan selanjutnya, mengelakkan kemudaratan kepada orang-orang awam? Manakala yang keenamnya pula, apakah cadangan kerajaan untuk mengubah Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk memastikan ada cukup ventilasi atau pengudaraan di tempat kerja untuk kurangkan penularan COVID-19? Apakah cara-cara kerajaan membantu majikan untuk menambah baik sistem pengudaraan selain daripada penyediaan garis panduan? Apakah penyediaan garis panduan yang ada dapat mengurangkan kadar jangkitan dan penularan COVID-19 di kalangan pekerja, terutama di sektor perkilangan dan sektor pekerjaan yang melibatkan pekerja yang ramai dan sesak? Ketujuh, dalam butiran yang sama, apakah tindakan yang diambil oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk mencegah penularan pandemik COVID-19 di tempat kerja? Merujuk kepada data bermula 1 April 2021 sehingga 26 Mei 2021 sahaja, sebanyak 286 kluster tempat kerja telah dilaporkan dengan jumlah 17,087 kes. Kelapan, sejauh mana tahap kesihatan mental pekerja dan majikan yang berdepan dengan tekanan kesan pandemik COVID-19 dan apakah tindakan kementerian dalam menangani isu ini? Dan akhirnya yang ke-9 ialah merujuk kepada buku bajet 2022 di bawah kerangka keberhasilan kementerian Outcome to Decent Work. Apakah justifikasi justifikasi sasaran kadar kemalangan pekerjaan 2021 dan 2022 lebih tinggi daripada pencapaian sebenar kadar kemalangan pekerjaan 2022? Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran maksud B45 butiran 020000 pembangunan modal insan. Saya ingin bertanya, apakah polisi yang diambil oleh pihak kementerian terhadap pekerja Muslim yang bekerja di kedai-kedai serbaneka yang menjual arak? Ini jelas memberi tekanan dan tidak menghormati hak sebagai Muslim kepada mereka. Di sana terdapat hukum yang jelas di mana 10 golongan yang terlibat dengan arak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, terdapat rungutan daripada pekerja wanita muslimah di sektor perhotelan yang mana mereka tidak dibenarkan bertudung, memakai skirt yang pendek dan tidak bersesuaian dengan sebagai seorang muslimah ataupun wanita muslimah. Saya sangat berharap perkara ini diberikan perhatian yang serius oleh pihak kementerian. Isu yang terakhir, Datuk Pengerusi, ialah maksud P46 butiran 04700 Institut Latihan Perindustrian ILP Selangor
Walaupun saya nak sebut ini isu di Kuala Krai, tetapi saya cari butiran ini tidak ada, tapi saya rujuk kepada butiran ini untuk menarik perhatian kementerian. Di Kuala Krai terdapat sebidang tanah yang dicadangkan untuk pembinaan institut latihan ILP. Saya ingin menanyakan apakah status terkini cadangan pembinaan ILP tersebut, kerana pengambilan tanah telah pun dibuat lebih daripada 10 tahun. Saya masih mengharapkan cadangan pembinaan ini akan dapat diteruskan, memandangkan Kuala Krai merupakan antara daerah yang masih belum mempunyai institusi pengajian tinggi, sekiranya ataupun institusi pengajian lanjutan dan juga pengajian tinggi. Sekurang-kurangnya dengan pembinaan ILP ini akan dapat menaikkan nilai hartanah sekitar dan manfaatnya adalah kepada warga tempatan. Datuk Pengerusi, itu sahaja ucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kuala Krai.